Salam sejahtera. Hari ini kumpulan 10 akan membentangkan tajuk kami, iaitu penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Untuk topik ini, kita akan mempelajari 5 perkara, iaitu: pertama, pengenalan etika dan peradaban; kedua, susur masa etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan pasca kolonial; ketiga, kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi; keempat, penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat; dan kelima, penghayatan etika peradaban mengikut konteks masyarakat dan negara serta pasaran. Yang pertama, pengenalan etika dan peradaban. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, adab dari segi bahasa bermaksud budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik atau budi bahasa. Kurang adab atau tidak tahu adat merujuk kepada orang yang kurang sopan. Beradab bermaksud baik budi bahasanya dan merujuk kepada orang yang sopan. Contohnya, orang yang beradab tidak akan meninggikan suara apabila berkata-kata dengan ibu bapanya. Peradaban bermaksud keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani. Contohnya, peradaban sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Etika menurut Kamus Pelajar edisi kedua dari segi bahasa bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, iaitu adab sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Dari segi sosiologi, etika bermaksud satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Yang kedua ialah susur masa etika dan peradaban berdasarkan prokolonial, kolonial dan pasca kolonial. Bagi pengenalan, sebenarnya sebelum kedatangan Eropah telah wujud etika dalam masyarakat di tanah Melayu yang disebut sebagai adab, adat istiadat dan adat bersama. Kesemua konsep etika tradisional telah diamalkan di kepulauan dan wilayah alam Melayu disebabkan proses migrasi menjadikan adat ini kekal sehingga hari ini. Berikut adalah susur masa seperti yang kita lihat daripada prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Baiklah, prakolonial adalah di mana kita lihat adalah zaman ketika ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah. Etika telah terma dalam tingkah laku serta kehidupan seharian formal atau tidak formal disebut sebagai adab, adat resam dan adat istiadat. Contoh gambar berikut dalam merupakan adat-adat yang diamalkan bagi setiap kaum di negara Malaysia. Konsep adab mengikut Kamus Pelajar adalah budi pekerti yang halus atau tingkah laku yang baik. Mengikut Kamus Dewan edisi ketiga dan keempat pula, tingkah laku serta tutur kata yang halus, budi bahasa, budi pekerti yang halus, kesopanan atau cara seseorang berkelakuan dalam situasi tertentu. Adat resam pula adat yang menjadi kebiasaan sesuatu kaum. Contohnya, adat resam berkaitan perkahwinan seperti di mana kita daripada merisik, bertunang dan akhir sekali ke majlis perkahwinan. Adat istiadat mengikut Kamus edisi kedua adalah berbagai-bagai adat dan kebiasaan, iaitu majlis rasmi untuk menjemput sesuatu peristiwa, contohnya pertabalan dan perkahwinan. Kolonial adalah zaman di mana negara kita telah dijajah oleh Eropah. Penjajah Eropah telah membawa masuk adab dan adat mereka yang disebut sebagai etika, etos dan etiket. Etika yang telah dibawa oleh mereka adalah dalam bentuk berpakaian,
percakapan, pentadbiran, ketuanan, cara bercakap dan cara memberi hormat. Konsep etika, etos dan etiket. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak iaitu adat sopan santun yang telah menjadi pegangan seseorang individu dalam kehidupan. Dalam sosiologi, ia merupakan standard menyeluruh mengenai benar atau salah, menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks yang besar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau apa sifat baik. Seterusnya, etos. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, etos merupakan sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan sebagainya. Dalam sosiologi, ia merupakan usaha untuk membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga, komuniti berbagai serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi melebihi kesepakatan ciri asas negara atau bangsa. Contohnya, pelukis boleh menghasilkan karya yang mencerminkan aspirasi, falsafah dan etos masyarakat dan negara kita. Yang terakhir, etiket. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, etiket bermaksud adat dan peraturan bukan kesopanan dalam terutamanya kehidupan seharian atau dalam profesi tertentu. Contohnya, wanita belum mahir tentang etiket yang lazim di rumah-rumah yang besar. Pasca kolonial. Pasca kolonial merupakan zaman moden dan ketika ini masyarakat telah kekal dalam etika peradaban tradisional yang bercampur gaul sama ada secara langsung atau melalui teknologi. Ia telah berkembang luas di negara kita seiring dengan globalisasi yang telah berlaku di negara kita. Kerisauan kita ialah budi pekerti, tingkah laku dan budi bahasa kita yang semakin merosot disebabkan kegagalan kita mempelajari dan menghayati etika dan peradaban di negara kita. Kesimpulan susul masa etika dan peradaban. Kesimpulannya, kita sebagai generasi yang hidup di era globalisasi ini perlulah menghayati makna etika dan peradaban yang telah diacukan di dalam negara kita. Dengan ini, kita haruslah mempelajari, menguasai, menghayati etika dan peradaban supaya kita tetap ada identiti dan jati diri yang baik. Yang keempat, penghayatan etika dan peradaban mengikut individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Penghayatan etika dan peradaban dalam seseorang individu akan mendapat kebaikan fizikal, ketenangan jiwa dan perasaan. Individu yang beretika juga dapat membina sahsiah diri atau kepribadian yang baik kerana beliau memelihara dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Penghayatan etika dan peradaban dalam keluarga dapat mewujudkan keharmonian. Oleh yang demikian, keamanan dan keakraban rumah tangga dapat menjamin keutuhan keluarga. Penghayatan etika dan peradaban dalam komuniti dan masyarakat dapat memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan yang berterusan. Masyarakat yang beretika juga dapat membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah-masalah sosial seperti pembuangan bayi, kerompakan, penduduk berangan haram dan seumpamanya. Akhir sekali, penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Biografi masyarakat yang beretika dan mempunyai peradaban yang baik akan membentuk dan meletakkan negara dalam kedudukan peradaban yang tinggi serta dihormati. Dengan ini, masyarakat di negara kita akan aman dan damai dan mempunyai imej yang tinggi di peringkat antarabangsa. Selain itu, pasaran negara kita juga akan berkembang maju dan dapat meyakinkan pasaran luar untuk masuk ke negara kita. Dengan ini, ekonomi negara kita akan semakin meningkat melalui pasaran ini. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.